Ya, ada yang memanggilnya air tanah, ada yang memanggilnya air bawah tanah. Jadi ini yang kita nak bincangkan pada malam ni. Tetapi sebelum kita berbincang, saya nak perkenalkan dahulu tetamu-tetamu saya pada hari ini. Di sebelah kanan paling hampir dengan saya ialah saudara A.K. Shafizan Johari, wartawan Astro Awani yang baru pulang dari Korea melihat bagaimana air bawah tanah, air tanah itu dia dikeluarkan, diuruskan dan sebagainya. Okey, saudara Shafizan Johari paling hampir dengan saya. Di sebelah saudara Shafizan Johari ialah Insinyur Haji Wan Muhammad Zamri Wan Ismail. Beliau adalah Ketua Jabatan Pembangunan Teknikal Air Kelantan Sendirian Berhad, dan juga bersama kita ialah Dr. Saim Suratman. Dr. Saim ialah pengarah Pusat Penyelidikan Hidrologi Institut Penyelidikan Hidrolik Kebangsaan Malaysia, Nahrim. Selamat datang, Doktor. Ya. Tapi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut, saya nak mainkan satu laporan ini yang telah disediakan oleh Shafizan yang baru pulang di Korea. Mungkin cerita sikit, bagi sikit latar belakang supaya faham. Sebab ini cerita dia di Korea. Lepas tu kita cerita di Malaysia macam mana. Mungkin boleh bagi intronya sedikit. Panjang seminggu lah saya di Korea. Saya sempat melawat Pulau Jeju. Pulau Jeju ni kiranya macam satu pulau peranginan. Di Pulau Jeju ni adalah tanahnya adalah ia terbentuk daripada hasil cetusan gunung berapi, dan tanahnya diseliputi oleh orang kata hasil-hasil ataupun lava-lava yang dah kering sejak ribu tahun, dan oleh disebabkan itu ia tidak ada sungai. Jadi dalam mungkin kita boleh mainkan story ni, berita ni mengenai langkah bagaimana masyarakat Korea mengabstrak air tanah dan kemudian menguruskannya. Okey, kita saksikan. Pulau Jeju di Korea Selatan bukan sahaja terkenal sebagai pulau peranginan utama Korea, malah ia juga terkenal dengan sektor agrikultur. Popular sebagai pengeluar limau tangerin utama Korea, Jeju berdepan masalah untuk mengairi kawasan tanaman ini akibat ketiadaan sistem saliran. Ini ekoran rupa bentuk tanah volkaniknya yang tidak mempunyai sungai. Penyelesaiannya, masyarakat Jeju menggunakan sumber air dalam tanah bagi mengairi kawasan pertanian, juga digunakan untuk penggunaan domestik. Akibat sumber air di permukaan bumi yang terhad, Perbadanan Kemajuan Luar Bandar Korea (KRC) mempelopori pembinaan 1,000 telaga di sekitar Pulau Jeju sejak 1970. Dengan kos sekitar $200,000, telaga ini dibina sehingga kedalaman 200 meter ke dasar bumi. Ia bertujuan menyediakan air percuma kepada petani dan peladangnya dan menyokong pembangunan ekonomi di pulau paling selatan Korea Selatan. Menyedari hakikat sumber air yang terhad, sistem pengurusan air tanah yang cekap dilaksanakan bagi memastikan air tanah tidak kehabisan dan pada masa sama mengawasinya daripada tercemar. 도에서 지하수는 지금 생명수이자 또 미래에도 굉장히 소중한 공공의 자원입니다. 그런데 제주도에서는 지속 가능한 지하수 자원을 활용하기 위해서 우선은 지하수의 정기적인 모니터링. Antara langkah yang diambil bagi memastikan kelestarian air tanah di Pulau Jeju, kerajaan tempatannya menghadkan aktiviti abstrak pada kadar 1,414 MLD berbanding kapasiti 1,768 MLD. Kerajaannya juga menghadkan pemberian permit bagi telaga persendirian. Langkah ini diambil bagi mengelakkan telaga menjadi kering. Ketika ini, 98% kawasan pertanian menerima air tanah di Jeju. Setakat ini, Pulau Jeju mempunyai 4,986 telaga, baik telaga persendirian maupun telaga yang dibina kerajaan. Jadi dia 100% air tanah? Tidak, orang kata combination lah. Ya, okey. Ini yang kita nak tanya pada Insinyur Wan Zamri dan juga Dr. Saim. Di Malaysia bagaimana kita menggunakan air tanah ni, sumber dan juga penggunaannya? Mungkin kita boleh fahami sumbernya dulu. Sami, di Kelantan kita menggunakan air bersumberkan air tanah sejak daripada tahun 1935 lagi. Dan berdasar pada pengalaman yang lama gitu, kita mewarisi tradisi untuk mengambil sumber air tanah ini secara manfaat daripada dulu. Jadi kita akan meneruskan tradisi secara manfaat ataupun lestari, bagaimana istilah sekarang, dalam amalan baik kita dalam menguruskan pengempaman air tanah daripada bumi ataupun tanah ni. Jadi untuk